Salam sejahtera, nama saya Satish Kurnamurthy. Nama matrik saya A182565. Tajuk kajian kami ialah kehidupan kejiranan dan interaksi komuniti sosial. Baiklah, saya akan bincangkan tentang konsep kehidupan kejiranan dan interaksi sosial dan isu-isu semasa. Konsep kejiranan ialah konsep yang merupakan keadaan masyarakat yang menggambarkan penyatuan nilai-nilai murni yang dihayati bersama oleh masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik. Jiran ialah orang yang berdekatan dengan rumah kita, sama ada di kiri, di kanan, maupun di tingkat atas ataupun bawah. Dalam usaha mengekalkan keharmonian dalam kehidupan berjiran, hubungan yang baik dan mesra sesama jiran tetangga tanpa mengirakan agama dan bangsa memainkan peranan yang sangat penting sesekali dalam sesebuah negara. Jiran yang bertimbang rasa dan bertoleransi adalah merupakan jiran yang paling baik hubungannya terhadap jiran yang lain. Mereka sentiasa menghormati dan menimbulkan perasaan ihsan apabila berinteraksi sesama jiran lain. Terdapat beberapa isu semasa dalam kalangan jiran seperti seorang wanita maut ditikam oleh jirannya. Kes ini bermasalah dua jiran yang tidak boleh bersabar apabila bertengkar dengan kata-kata mereka tu. Ada juga kes yang melibatkan golongan remaja bergaduh dengan orang tua di kawasan perumahan mereka apabila aktiviti gotong royong dilaksanakan dan berlaku kesalahfahaman antara dua golongan itu. Selain itu, terdapat kes di Kuala Terengganu yang melibatkan seorang nenek maut dipukul oleh jiran dengan menggunakan kuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Ahtiar dan saya akan menerangkan tentang kepentingan hidup berjiran. Hidup berjiran ini sangat penting dalam kehidupan kerana ianya mendatangkan banyak manfaat dan dapat menyatupadukan sesebuah masyarakat. Hubungannya erat antara jiran dapat melahirkan ciri-ciri masyarakat yang berkualiti. Selain itu, semangat kejiranan yang kukuh dalam sesebuah komuniti dapat memastikan komuniti tersebut berada dalam keadaan yang aman dan harmoni tanpa sebarang konflik. Hal ini kerana sesuatu masalah dapat segera ditangani dengan mudah bersama jiran. Tambahan pula, semangat kejiranan yang utuh dalam setiap lapisan masyarakat tanpa mengira umur, jantina, bangsa, agama dan budaya dapat menjamin keharmonian dan kesejahteraan sesebuah negara. Demikianlah kepentingan hidup berjiran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syazwan bin Umar dengan nombor kad matrik A176-537 akan membentangkan tentang layanan kepada jiran yang berlainan agama, budaya dan adat. Kami telah membuat seramai 20 orang responden, iaitu 10 orang penduduk bandar dan 10 orang penduduk luar bandar. Kesemua 20 orang responden memberikan respon positif terhadap soalan berkaitan dengan layanan yang diberikan kepada jiran yang berlainan agama, budaya dan adat. Daripada jawapan yang diberikan, kami dapati masyarakat di bandar dan di luar bandar menghormati jiran mempunyai perbezaan agama, budaya dan adat di kawasan perumahan mereka. Mereka menghormati dengan cara memahami agama, budaya dan adat jiran mereka bagi mengelakkan timbulnya salah faham dan isu-isu yang berkaitan. Mereka juga menziarahi jiran mereka dan memberikan makanan atau buah tangan kepada jiran pada hari perayaan. Hal ini dilihat berkesan dalam mengekalkan keharmonian hidup berjiran tanpa mengira perbezaan agama, budaya dan adat. Dapat disimpulkan bahawa masyarakat di Malaysia pada hari ini mempunyai minda yang lebih terbuka dan menghormati perbezaan agama, budaya dan adat dalam hidup bermasyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.
Nama saya Nurul Najwa binti Rosli. Nama kad matrik A175704. Saya akan senaraikan beberapa aktiviti yang boleh dilakukan untuk meningkatkan semangat kejiranan dalam diri masing-masing. Jadi, antara aktiviti yang boleh dilakukan, yang pertama, gotong royong. Gotong royong merupakan aktiviti yang paling popular dalam kawasan kejiranan untuk memastikan kawasan kejiranan bersih dan harmoni. Aktiviti yang kedua ialah rumah terbuka ketika perayaan. Malaysia sangat bertuah kerana kita hidup dalam komuniti yang mempunyai pelbagai agama, adat dan budaya. Walaupun perayaan disambut oleh kaum tertentu, namun sambutannya tetap meriah disambut oleh kaum lain. Aktiviti yang ketiga ialah rewang kenduri kenara. Terdapat beberapa jenis kenduri yang saya boleh senaraikan. Antaranya kenduri perkahwinan, kenduri kesyukuran, kenduri arwah dan kenduri berenduri. Namun begitu, tanpa pelibatan jiran tetangga ataupun komuniti dalam kawasan kediaman, aktiviti-aktiviti ini tidak dapat dijalankan. Jadi, bagaimana dengan pelibatan anda? Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Ashikin binti Ahmad Fuad. Nombor kad matrik A175810. Baiklah, hari ini saya akan membincangkan tentang pelibatan dalam aktiviti kejiranan. Perpaduan amat penting dalam sesebuah negara. Usaha memupuk perpaduan ini perlu diteruskan bagi mencapai matlamat yang dihasratkan. Oleh itu, sebuah golongan masyarakat perlu mendekati antara satu sama lain bagi memantapkan perpaduan kaum. Pelibatan dalam aktiviti kejiranan atau keramaian ini merupakan salah satu usaha ke arah pemantapan perpaduan dan integrasi kaum. Berdasarkan hasil temu bual yang diperolehi, kami dapat merumuskan bahawa masyarakat bandar dan luar bandar ini sering melibatkan diri dalam aktiviti kejiranan atau keramaian yang diadakan di kawasan perumahan mereka. Hal ini kerana dengan melibatkan diri dalam aktiviti seperti ini, mereka dapat mengeratkan hubungan silaturahim sesama jiran. Walau bagaimanapun, terdapat sedikit perbezaan iaitu cara pelibatan antara masyarakat bandar dan masyarakat luar bandar. Seperti sedia maklum, kebiasaannya masyarakat bandar lebih sibuk berbanding masyarakat luar bandar dan cara pelibatan mereka mungkin agak berbeza kerana sibuk bekerja dan pada waktu cuti pula merupakan waktu untuk meluangkan masa bersama keluarga. Manakala bagi penduduk luar bandar pula, terutamanya di kampung-kampung, mereka lebih banyak meluangkan masa bersama jiran tetangga iaitu melalui aktiviti kejiranan yang diadakan di kawasan perumahan mereka. Sebagai contoh bagi aktiviti kenduri iaitu seperti majlis perkahwinan, majlis makan selepas aktiviti gotong royong dan sebagainya, kita akan dapat melihat sedikit perbezaan iaitu cara pelibatan masyarakat bandar dan masyarakat luar bandar. Bagi kawasan luar bandar seperti kampung, kebanyakannya mereka akan melakukan rewang majlis kenduri atau gotong royong, iaitu mereka sama-sama dalam membantu melakukan semua perkara iaitu dari segi penyediaan sebelum majlis, penyediaan makanan iaitu dari segi memasak dan sebagainya. Manakala di kawasan bandar pula, kebanyakannya mereka hanya akan memesan makanan iaitu melalui catering. Mereka mungkin melibatkan diri dalam aktiviti kejiranan atau majlis yang diadakan, tetapi mereka mungkin jarang melakukan semua perkara bersama-sama jiran, iaitu dari segi penyediaan sebelum majlis hingga akhir majlis. Oleh itu, walaupun kedua-duanya iaitu sama ada masyarakat bandar dan masyarakat luar bandar melibatkan diri dalam aktiviti kejiranan yang diadakan, namun kita dapat melihat sedikit perbezaan iaitu cara pelibatan mereka dalam aktiviti tersebut. Lumrah hidup berjiran semestinya ada kebaikan dan keburukannya yang tersendiri. Terdapat pelbagai kebaikan yang dilakukan, namun ada segelintir jiran yang tidak tahu menghormati dan beradab dengan jirannya sendiri. Hal ini akan menimbulkan kesan yang negatif di kawasan kejiranan. Antara kesan yang dapat dilihat ataupun timbul di sekiranya tidak beradab dan tidak menghormati jiran ialah, kesan yang pertama ialah sukar untuk mendapat pertolongan. Jiran yang tidak menghormati dan tidak beradab dengan jiran akan sukar mendapat pertolongan ketika berada di dalam kesusahan atau ditimpa musibah. Hal ini berlaku kerana kurang berkomunikasi dengan jiran tetangga. Oleh itu, jiran tersebut tidak mengambil tahu hal yang berkaitan dengan jiran tersebut. Kesan yang kedua ialah hidup menjadi tidak tenang.
Hidup berjiran mestilah mempunyai ketenangan jiwa. Namun, sekiranya kita tidak mendapat ketenangan ketika berada di kawasan kejiranan, ini mempunyai masalah dalam pertuturan kata atau perlakuan yang tidak baik. Oleh itu, perasaan diselubungi oleh rasa bersalah menyebabkan kita merasa tidak tenang. Kesan yang terakhir yang paling ketara yang dapat dilihat ialah berlaku perselisihan faham antara jiran. Hal ini berlaku disebabkan oleh kurang berkomunikasi antara jiran menyebabkan kurangnya persefahaman antara satu sama lain. Keadaan bertambah buruk apabila berlakunya fitnah atau perselisihan faham antara satu sama lain dan tidak cuba untuk merungkaikan antara pihak yang terlibat. Kesan-kesan negatif yang timbul ini menyebabkan kawasan kejiranan menjadi tidak tenang, tidak harmoni dan tidak bersepakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Atika binti Muhammad Rizal. Menambah matrik A 176-535. Hari ini saya akan menerangkan mengenai cadangan yang perlu dilakukan untuk mencapai perpaduan. Cadangan yang pertama ialah kita perlu mengekalkan aktiviti keramaian yang diadakan di kawasan perumahan. Aktiviti keramaian yang diadakan di kawasan perumahan ini amat penting kerana ia dapat menyatupadukan masyarakat sejagat. Apabila kita turut melibatkan diri dalam aktiviti keramaian ini, kita secara tidak langsung dapat mempelajari sesuatu yang baru di samping menjalinkan hubungan silaturahim dengan jiran yang lain. Sebagai contoh, apabila jiran mengadakan sambutan hari perayaan Deepavali di kawasan perumahan, kita boleh melibatkan diri untuk mempelajari jenis makanan yang disediakan dan amalan yang dilakukan oleh mereka. Sebagai contoh, cara membuat kolam. Cadangan seterusnya ialah kita perlu mengadakan aktiviti kemasyarakatan selama sebulan sekali. Aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong ini amat penting untuk mengukuhkan semangat kerjasama dan bersatu padu di antara satu sama lain. Hal ini kerana aktiviti gotong royong ini memerlukan pelibatan orang ramai untuk menjayakannya. Selain itu juga, aktiviti gotong royong ini secara tidak langsung membolehkan masyarakat yang terlibat untuk mengenali antara satu sama lain semasa mereka melakukan aktiviti pembersihan kawasan secara bersama-sama. Dan cadangan yang terakhir ialah kita juga perlu menganjurkan hari keluarga pada musim cuti persekolahan di kawasan perumahan. Hari keluarga yang dianjurkan pada musim cuti persekolahan ini akan menggalakkan lagi pelibatan jiran yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Pelibatan jiran yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan bangsa ini secara tidak langsung dapat mengukuhkan lagi perpaduan masyarakat sejagat dan mengeratkan lagi hubungan silaturahim yang sedia terjalin. Selain itu juga, hari keluarga ini dapat meningkatkan semangat penyatu paduan antara masyarakat sejagat dari pelbagai peringkat umur, iaitu dari peringkat kanak-kanak sehinggalah dewasa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Nazira binti Abdul Latif. Nombor kad matrik A 176555. Baiklah, hari ini saya akan bincangkan tentang kesimpulan daripada tajuk ini. Daripada tajuk ini, dapat disimpulkan bahawa semangat kejiranan dan interaksi sosial dari pelbagai kaum, agama dan bangsa adalah sangat penting dalam kehidupan seharian kita, mahupun dari kawasan bandar ataupun luar bandar. Semangat kejiranan merupakan sebahagian daripada amalan dan menjadi budaya masyarakat di Malaysia. Hal ini menjadikan negara kita unik pada pandangan masyarakat luar, malah dikenali di seluruh dunia. Seterusnya, aktiviti kejiranan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa mengira kaum, agama dan bangsa dapat dikaitkan dengan satu pepatah Melayu, iaitu serumpun bak serai, sesusun bak sirih, yang bermaksud amalan hidup saling bermuafakat dan tidak berpecah belah. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, diharap agar semangat kejiranan tanpa mengira kaum, agama dan bangsa sentiasa terpelihara agar negara kita sentiasa aman, harmoni dan sejahtera serta mengeratkan lagi perpaduan kaum di Malaysia.